Kuliah kita pagi ini merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat ke-13. Surah Hujurat ayat ke-13. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kami jadikan kamu lelaki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk kamu saling mengenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah jadikan kita lelaki, Allah jadikan kita perempuan. Apa tujuan dia? Lita'arafu, untuk kita kenal. Untuk kita kenal. Okey. Jadi pagi ini kita merujuk kepada surah Al-Hujurat ayat 13 ini, perkataan lita'arafu itu, untuk kita kenal itu. Sebab Allah jadikan kita manusia adalah untuk kita kenal antara satu sama lain. Lita'arafu tu, mana-mana pun. Okey, jadi dalam bab mengenal ini, pagi ini saya nak pick satu topik saja, mengenal. Dan sebab suara saya tak berapa okey, saya akan minta volunteer daripada kita untuk kita ke depan nanti. Boleh? Siapa yang agak-agak boleh jadi volunteer nanti, nanti sebab hari ini kita buat sesi, maknanya selain daripada kita berkuliah, kita boleh analisa lita'arafu tu, untuk mengenal tu. Okey, boleh setakat ni? Simple je kan? Surah Al-Hujurat ayat 13. Salinkan nama surah tu, ayat tu, nanti boleh rujuk lah, maknanya dekat tafsir kita. Okey, hari ini apabila saya melihat ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang sekalian, dan tuan-tuan, perempuan sekalian melihat saya, sebenarnya kita melihat 5 kita. Manusia ni diciptakan daripada 5 unsur. Saya melihat ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, dan ibu-ibu, akak-akak melihat saya. Kita melihat 5 kita. Tuan-tuan tengok satu je, tapi sebenarnya kita ni ada 5. Okey, satu di depan, 2 ni, 2 sini. Okey, sebab manusia tu dicipta daripada 5 unsur. Okey, apa unsur manusia? Pertama, roh. Semua kita ni ada roh. Dekat mata kasar kita tak nampak, roh tak nampak, tapi dia wujud. Dia wujud. Dan unsur roh ni unsur yang mempengaruhi diri kita. Okey. Unsur kedua apa? Akal. Jadi maknanya apa membezakan kita? Antaranya yang keduanya akal. Itu membezakan kita. Okey. Unsur ketiga apa? Unsur ketiga hati. Sama juga. Yang membezakan kita, unsur ketiga hati. Okey. Unsur keempat apa? Unsur keempat adalah hati, nafsu. Sama juga, yang membezakan kita ni antara unsur keempat iaitu nafsu. Dan unsur kelima adalah jasad. Barulah jasad kita zahir nampak ni. Jadi hari ni kita tengok satu orang tu, kita nampak jasad dia sebenarnya. Kita nampak jasad dia. Tapi sebenarnya untuk memahami balik surah Hujurat tadi, lita'arafu tu, kita kena faham kelima-lima unsur manusia ni. Itulah yang membezakan kita. Kebanyakan kita, apabila kita sebut, oh saya kenal lah dia, sebenarnya kita kenal jasad dia je. Awak daripada mana? Oh, daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Perlis. Suka makan asam pedas. Air TO limau. Itu jasad. Tapi berapa ramai orang tak kenal lagi 4 unsur ni. Itu yang kata, saya tak faham isteri saya. Apa yang dia tak faham? Saya tak faham. Suami saya ni saya pening, saya tak faham.
Dalam Quran Allah sebut li ta'arafu kan. So apa benda yang dia tak faham? Dia bukan tak faham jasad, dia tak faham unsur-unsur yang lain. Okey. Pagi ini kuliah kita, saya nak pick satu unsur saja, iaitu hati. Satu unsur je. Kita tak sempatlah nak bicara kelima-lima unsur. Itu insya-Allah kuliah tahun depan sambung sebelum Ramadan. Kita nak pick satu unsur je, iaitu hati. Okey. Hati ni pun perbahasan dia banyak. Saya nak pick satu unsur daripada hati saja, iaitu emosi. Okey, hati ni tempat letak emosi. Dan emosi ni benda yang penting untuk kita faham. Inilah yang membezakan kita manusia, emosi ni. Okey. Kalau ikut Imam Al-Ghazali dalam kitab, kalau perbahasan kan, umumnya emosi ni dia ada 12. Ada 12 emosi. Kita bincang 5 saja pada pagi ni. Allah, makin sikit Ustaz. Sikit pun tak apa. Hari ni kalau ibu-ibu, kakak, ayah yang boleh faham apa yang saya nak sampaikan, lebih kurang sejam lebih pada ni, pada saya pun cukup banyak dah untuk kita memahami. Saya nak bincang 5 saja daripada 12. 5 saja daripada 12 yang kita akan bincangkan pelan-pelan. Nanti saya akan buka siapa-siapa ada permasalahan pening dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan anak ke, kita analisa terus kat sini biar kita mahir. Dan hari ini kalau ada siapa-siapa ada masalah dengan siapa-siapa, boleh gunakan apa kita belajar pada hari ini untuk analisa, memahami. Okey. Kita bincang mengenai emosi. Okey, jom. Okay, hari ini kita belajar cara universiti sikit. Okey. Emosi yang pertama, manusia. Okey. Emosi yang pertama manusia, 5 saja, 5 pun cukup dah untuk analisa, terutamanya masalah rumah tangga. Okey, satu adalah emosi keakuan, kita panggil. Salin dulu. Tak kisah, emosi keakuan. Okey. Emosi ni dia ada yang inborn. Lahir-lahir manusia memang ada emosi itu. Inborn. Ada yang dia terbentuk secara nurture, secara environment, pendidikan. Okey. Dan kebanyakan orang, perselisihan emosi ini adalah emosi yang inborn. Lahir-lahir dia ada emosi itu. Okey. So emosi keakuan. Kita belajar dulu emosi keakuan ni apa. Okey. Orang yang emosi keakuan ni, umumnya ciri-ciri dia, mulut dia agak longkang. Untuk tu kata longkang. Dia main cakap je. Dia tak kisah perasaan orang. Main cakap je. Ada dua respon orang yang emosi keakuan ni tinggi. Ada 2 respon dia. Pertama, dia ada respon spontan, kita panggil. Respon spontan ni dia kena dulu. Bang, boleh tak awak ni? Itu ciri-ciri keakuan tinggi. Dia respon spontan. Okay? Ataupun isteri kita, boleh tak kita, bang ni sibuk je, orang tak sibuk ni. Respon spontan. Okay? Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada respon sinis. Respon sinis ni sedap orang masak hari ni. Kenapa? Semalam tak sedap ke? Tak ada kena-mengena pun. Dia sinis. Awak nampak cantik hari ni. Kenapa? Selama ni tak cantik ke? Kita nak puji dia. Okey, ini keakuan. Ini keakuan. Okey. Jadi maknanya ada orang yang inborn. Lahir-lahir dia ada emosi ini. Sebab tu kita tengok maksudnya orang memang daripada kecil, anak kita pun sama. Kita ada 5 anak, kita ada 8 anak, kita ada 3 anak. Ada yang memang okey. Ada yang memang mulut dia tu pening kita sebab dia inborn dan dia bukan keturunan. Ini Allah sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan dan juga berpasang-pasang li ta'arafu, untuk kamu kenal. Dan antara yang penting adalah emosi keakuan. Orang kalau ada emosi keakuan tinggi, memang dia cakap terus terang je. Okey? Boleh setakat ni? Okey. Kemudian
Emosi ni pula dia ada dua dimensi, kita panggil dua dimensi. Satu, apa yang kita show, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita show, apa yang kita tunjukkan. Satu lagi, apa yang kita needs, apa yang kita perlu. Emosi ni dia ada dua dimensi. Satu, ada apa yang kita tunjuk, yang kedua apa yang kita perlu. Okey, kita buatlah kita punya otak macam ini. Okey, dia ada dua, satu tunjuk, satu perlu. Okey, satu tunjuk, satu perlu. Okey, satu tunjuk, satu perlu. Okey, ada orang tunjuk dia tak tinggi, tunjuk keakuan tak tinggi. Maksudnya dia orang yang mulut baik lah, cakap baik-baik, lembut-lembut, tunjuk tak tinggi, kan? Ada orang tunjuk tinggi, kan? Ada orang tunjuk dia tak tinggi. Okey, kan? Okey, perlu pula, needs perlu. Ada orang perlu keakuan dia tinggi. Kalau perlu keakuan tinggi ni maksudnya apa? Orang maki dia ke mengata dia ke, dia tak kisah pun. Sebab dia perlu tinggi, dia tak kisah pun. Tapi kalau orang perlu rendah, oh tak boleh. Cakap kasar tak boleh, cakap tinggi suara tak boleh, cakap tegas sikit merajuk. Kan? Dia ada dua dimensi. Kan? Boleh? Pening lah Ustaz. Orang nak tidur ni mengantuk kan. tinggi rendah, pening lah. Boleh setakat ni? Okay, kalau tak, nanti saya minta satu volunteer, beberapa volunteer lah. Ulang balik apa kita cakap biar kita sama-sama faham. Okay, sekarang kita terus belajar analisa. Analisa permasalahan antara suami dan isteri. Okey, so kita ada sini suami, kita ada isteri. Okay, suami untuk apa nama? Suami untuk S untuk suami, I untuk isteri. Okey, kita ada sini tunjuk, kita ada sini perlu. Emosi keakuan. Okey, okey. Cuba tengok, rumah tangga ni ada masalah ke tak? Rumah tangga ni ada masalah ke tak dalam sudut emosi keakuan? Suami tunjuk keakuan tinggi. Okey? Suami tunjuk keakuan tinggi, mulut dia bukan main lagi. Tapi dia mengata orang, dia boleh maki orang, dia boleh cakap benda-benda kat orang. Tapi orang cakap dekat dia tak tahan. Biasa jumpa tak orang macam ni? Biasa tak? Oh, cakap orang boleh, orang cakap dia tak boleh. Maksudnya apa? Dia perlu rendah. Kan? Maksudnya, cakap orang boleh. Kan? Orang cakap dia tak boleh. Kita terus tahu, dia punya emosi perlu keakuan dia rendah. Isteri sama mulut macam laki, boleh tahan tak? Tunjuk tinggi. Sama mulut macam lelaki, boleh tahan juga. Tunjuk tinggi. Dan isteri perlu tinggi. Okey, kita tengok rumah tangga ni dalam konsep ilmu keakuan, ada masalah tak? Ada masalah tak? Ada? Okey, saya tak nampak mulut kita. Siapa yang kata ada masalah, angkat tangan. Jangan malu. Okey, ada. Okey. Okey, kalau ada, boleh tak analisa? Apa masalah dia? Kalau yang perempuan tu tinggi, suara dia memang berasa tinggi jenis baik tu Ustaz kata tu tinggi juga. Maknanya kita kena ikut cakap dia. Nak lagi dengan dia. Naga ni kan tak boleh. Okey. Yang sini, siapa yang akan banyak makan hati? Laki dia lah Ustaz. Laki dia. Okey, sebab apa laki dia banyak makan hati? Pasal terlangsung. Kan? Perlu keakuan dia rendah. Kan? Suami mulut longkang, awak ni tak reti ke apa semua. Apa awak cakap? Oh, sama naik sama naik. Sebab tunjuk dia sama. Okey? Tapi dalam konteks perlu, isteri tinggi. Jadi suami kata ke apa dia tak tahu, dia berdono je. Suami yang terasa. Okey? So, dalam konteks emosi keakuan, maksudnya
Rumah tangga ni dia sudut isteri dia tak ada, maknanya isteri tak kisah. Isteri tak kisah Suami yang agak makan hati. Kan? Tapi daripada sudut biasanya syok lah dia. Mengata orang boleh, orang kata dia tak boleh. Pernah jumpa tak orang jenis macam ni? Biasa kan? Okay. So isteri mengata orang boleh, orang kata dia pun dia tak kisah. Jenis isteri. Kan? Okay. Kita analisa lagi Kita analisa tu biar tuan-tuan faham. Bukan agak faham Okey. Suami tunjuk keakuan rendah. Maksudnya mulut dia bagus diam, banyak diam. Isteri tunjuk tinggi. Isteri yang isteri tunjuk tinggi. Okey. Suami perlu tinggi. Okey. Isteri perlu rendah. Okey. Dalam konteks ini, rumah tangga ni ada masalah ke tak? Ada masalah tak? Ada tak? Okey, kenapa tak ada? Suami dia tak ada sebab suami tak mau longkang. Suami banyak diam. Yang banyak bebel adalah isteri. Tapi walaupun isteri membebel, suami tak kisah. Sebab apa? Suami perlu tinggi. Dia boleh terima keakuan. Ingat tak cerita Piramli? Tahan maki. Ingat tak? Kan? Ciri-ciri kerja kan tahan maki. Apa maksud tahan maki itu? Maknanya perlu keakuan dia tinggi. Kan? Isteri pula perlu keakuan dia rendah. Okey, perlu keakuan rendah. Dan suami mulut jenis tak longkang. Jadi tak ada masalah. Tapi Ustaz, dalam keadaan macam ni Ustaz, walaupun suami dia jenis tak puas, sekali dia meletup dia serus. Sekali dia meletup dia okey. Dalam bab emosi kita ada bahas benda tu juga. Okey. Ini kita bahas selapis dulu lah dia. Kan? Macam ni. Ini yang banyak berlaku kadang kita tengok. Dan kenapa kadang-kadang setengah rumah tangga okey, semua rumah tangga tak okey. Okey, nanti bila kita bincang 5 benda ni, terus ambil kertas buat macam ni. Kita boleh nampak terus mana masalah. Kan? Lebih spesifik. Dia punya macam ni. Rupa macam ni. Kan? Kalau macam tadi katakanlah suami dia katakanlah perlu rendah. Okey, apa jadi kalau suami ni? Apa jadi kalau suami tak tunjuk tinggi tapi tak perlu tinggi? Apa jadi? Isteri tunjuk tinggi perlu rendah. Apa jadi? Bergaduh. Perang. Kan? Isteri tengking, suami ini yang kata suami tu senyap je. Tapi sebenarnya dia perlu rendah. Walaupun dia senyap dia perlu rendah. Kan? Ini akhir nanti memang boleh meletup. Kan? Sebab apa? Dia diam tapi maknanya dia tak suka. Dia simpan aja. Dia banding dengan suami yang perlu tinggi. Dia tak kisah pun. Kena maki ke, kena marah ke, dia senyum je. Kan? Pernah jumpa orang macam ni? Pernah jumpa tak? Kan? Pernah kan? Mungkin dia suami kita, sebab tu kita pernah jumpa. Okey. Boleh? Boleh Okey, suara okey lagi. Boleh teruskan. Okey. Emosi keakuan, okey, kita bincang dalam Islam dalam Islam. Okey. Apa Islam ajar pada kita? Apa sahaja beliau? Tak kisahlah kita inborn ke ataupun tak emosi keakuan, kan? Kita bincang inborn Lahir-lahir orang ni memang jenis macam ni. Kalau kita ni memang inborn, keakuan kita tinggi, Islam suruh kita kontrol. Lepas tu banyak dalam hadis Nabi ajar untuk kita memperbaiki lisan kita. Kan? Memperbaiki perkataan kita. Kan? Walaupun kita inborn, maksudnya cakap je, tak, Islam suruh ajar untuk kita kontrol. Itu perlu kontrol. Kan? Jadi kita itu diri kita. Sebab inborn, lahir-lahir kita memang keakuan tinggi. Tapi by skill, by knowledge, dengan ilmu kita belajar benda tu. Nak cakap
reaksi spontan, ya, spontan dengan sinis kan. Nak cakap kita kawal. Kan, by skill, by knowledge. Sebab naturally kita inborn macam tu, kita akan berpotensi untuk macam tu lah. Okay, itu yang diajar. Sebab tu Islam ajar kita untuk apa yang Islam ajar. Kan? Okay, itu emosi keakuan. Dan pernah dengar tak? Kalau kita bincang tentang mental health ataupun kesihatan mental, kesihatan mental, bila kita bicara kesihatan mental, PKP ni banyak orang masalah, ada pun terjerumus kepada gangguan kesihatan mental. Kesihatan mental, kita bicara kesihatan mental dari 3 step. Kesihatan mental, gangguan kesihatan mental, dan penyakit mental. Dari 3 step. Dalam keadaan biasa, orang ada kesihatan mental. Ada masalah, dia ada gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental ni, kalau dia tak manage benda tu, dia boleh jatuh kepada penyakit mental. Penyakit mental ni bukan gila, cakap sorang-sorang, bukan macam tu semata-mata tau. Kalau dalam DSM-5 ada 1,800 mental disorder. 1,800. Anxiety lah, apalah dan sebagainya. Okey. Kalau keakuan ni tinggi, sampai dia jatuh kepada gangguan kesihatan mental ataupun penyakit mental bagi keakuan ni, dia jadi narcissistic. Kalau kita biasa dengar, narcissistic disorder. Ataupun boleh search nanti untuk tambah bacaan kita. Orang narcissistic ni memang mulutnya longkang, lack of empathy, dia tak kira perasaan orang. Itu ciri-ciri orang yang narcissistic disorder. Kalau dia biarkan, dia boleh sampai jadi penyakit mental tau. Mana dia suka-suka dia je. Nak cakap, nak apa sesuka. Dan dia feel good dengan benda tu. Feel good. Ui, okey apa aku cakap. Nasib dia lah. Dia nak terima ke tak terima ke. Sampai boleh jadi disorder. Itu kita tak nak tu. Kita rasa kita okey, tapi rupanya kita dalam penyakit mental. Disorder. Okay. Alright. Okey. Ada soalan sebelum kita teruskan? Yang tadi Ustaz kata, kalau seorang kata tak ada mewarisi, tapi ada Ustaz, ada orang tu kalau bapa dia baran, akan turun dekat anak dia seorang-seorang sikut baran. Okey. Walaupun kita nampak dia adalah mewarisi, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya macam kalau contoh mewarisi, 5 orang anak, maksudnya mesti 5 baran. Dia memang inborn. Ada orang bapa okey, mak okey, anak baran. Ada juga. Mana kau dapat ni kita mesti start cari lah. Pakcik kau ni turun pakcik kau lah, tiba-tiba pakcik kena. Anak pakcik okey je. Okey. Dia memang itu yang surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sebut, kami jadikan kamu manusia ni li ta'arafu, untuk kamu kenal. Anak kita pun kita kena kenal. So, anak kita boleh tengok nampak. Kalau dia kecil-kecil dah nampak jadi macam ini, kena memang belajar, dedahkan ilmu agama. Biar dia manage benda ni. Kalau dia tak manage benda ni, makin besar, mulut dia makin teruk tu nanti. Kalau kita tak hantar di sekolah agama untuk dia manage benda ni. Sebab dia inborn. Bila inborn, dia kena ada, maknanya dia panggil self-talk yang tinggi ataupun monolog yang tinggi untuk kawal benda ni. Monolog datang dengan agama. Monolog dalam, dia nak longkang je, tak boleh ni, Islam tak bagi. Dan ada self-talk ataupun monolog dalaman. Dia. Okey, ada soalan? Okey, soalan yang bagus Soalan yang bagus. Soalannya adalah, kenapa kadang-kadang orang, setengah-setengah orang dia jadi keakuan tinggi. Dengan laki dia jadi keakuan tinggi. Dengan orang lain baik aja. Pertama kita tengok nanti emosi-emosi yang lain. Yang keduanya, ada orang dipanggil selectively and frequently. Kadang-kadang dia jadi begitu. Okey.
Kenapa boleh jadi kadang-kadang itu? Maksudnya apa? Dia dengan ilmu dia kawal. Contoh-contoh katakan, dia ni memang bagus, semua bagus. Dengan orang bagus, dengan orang bagus, dengan orang bagus kan. Tapi dengan satu orang ni saja dia keakuan tinggi. Maksudnya umum dia bukan keakuan tinggi, tapi dengan orang tu saja. Maknanya ada benda terbentuk sampai untuk orang tu dia jadi keakuan tinggi. Tapi sebab tu kita tengok umumnya kita ni macam mana, umumnya orang tu macam mana. Dan ada yang dipanggil selectively, secara selektif dia jadi itu kat orang tu. Itu yang kita kena perhatikan. Tapi kalau orang memang inborn macam tu, dengan siapa-siapa pun macam tu, selectively dengan orang tu dia tak buat. Tapi orang lain umum dia macam tu. Itu mana selectively, itu secara knowledge atau by skill dia boleh kontrol kepada kebanyakan orang. Jealous bab lain. Okay. Jealous nanti kita tengok emosi-emosi yang lain. Jealous dia bab lain. Hari ini kita takkan mampu belajar semua benda. Kita cuma pick 5 emosi saja. Banyak benda baran dah ada bahas dia. Depression, anxiety, bipolar, dah ada perbahasan dia daripada sudut emosi-emosi. InsyaAllah tahun depan kita sambung. Okey. Ya, emosi boleh berubah. Okey, first, yang inborn tadi pun, setiap 7 tahun kita boleh check dia ada perubahan. Contoh dulu kita mulut memang longkang, tapi sekarang dah pergi masjid, dah bagus kan. So dia dah turun. Itu kata by skill, by knowledge. Kita belajar, kita pandai kontrol benda tu. Maknanya sebab 7 tahun. Ataupun secara selectively tadi itu. Maknanya dia belajar memang mulut longkang dengan kawan-kawan dengan siapa-siapa pun, tapi dia belajar mak bapak tak boleh. So dengan mak bapak memang nice. Dengan memang dia okey dengan mak bapak, tapi dengan orang lain memang mulutnya tak tahan orang dengar. Okey. Sila. Ustaz, keakuan ni ada korelasi dengan ego. Okey, ego bab lain. Okey, ego bab lain. Keakuan ni lebih kepada memang mulut, bahasa mudah nak apa, mulut dia longkang. Sebab ada orang yang tak ego tau. Tak ego, dia bagus tapi dia perlu rendah. Maknanya walaupun dia tak ego, maksudnya perlu rendah, dia tak suka orang cakap kasar dengan dia. Ataupun ada orang tak bukan action pun, tapi sekali buka mulut sakit hati. Ada orang biasa je, dia tak action kan. Tapi sekali dia buka mulut, tak tahan orang dengar. Kan? Ya. Itu maksud dia keakuan dia rendah. Kalau orang keakuan tinggi, depan orang tu dia boleh cakap dia. Maksudnya lagi teruk ataupun tak depend. Okay? Tapi kita nak cuba faham why. Kenapa? Kita nak cuba faham why. Kenapa depan orang kata boleh cakap? Belakang orang bukan main lagi kan? Maknanya sebenarnya keakuan dia tu tunjuk rendah sebenarnya. Kan? Kadang-kadang orang macam ni dia akan suruh orang yang keakuan tinggi cakap. Kau cakaplah dengan dia. Dia ada idea tapi dia tak boleh cakap. Maksudnya keakuan dia rendah namanya. Orang yang keakuan tinggi pula tak tahu apa-apa. Ya ke? Okey. Kau ni kenapa? Marah-marah. Tiba-tiba marah-marah. Orang keakuan tinggi, dia tak tahu apa-apa pun. Okey? Okey, kita pindah pada emosi kedua. Emosi kedua Emosi kedua yang kita nak kongsikan dalam konteks rumah tangga untuk kita praktiskan adalah kawal ataupun kontrol. Emosi kontrol emosi kontrol. Okey. Emosi kontrol, kawal, tunjuk, okey, perlu. Okey. Ni atas sikit.
Tunjuk perlu. Okey. Okey. Orang emosi kawal tunjuk, show dia. Dia show dia tinggi, dia memang tunjuk kawal. Kalau orang tunjuk tu tinggi, dia akan sikit-sikit tanya, awak kat mana? Awak kat mana? Telefon, kat mana? Okey. Oh, ada saya tak nak bagi idea, tapi ada orang sampai pasang GPS tau dekat kereta. Kan? Oh, sebab nak tahu kat mana ni. Tunjuk tinggi. Okey? Perlu. Ada orang yang perlu kawal tinggi. Orang perlu kawal tinggi, dia tak kisah apa orang kawal dia. Ataupun orang kawal ni bukan saja kontrol, bagi direction. Bagi direction juga, tu antara ciri-ciri orang yang kawal tinggi. Bagi direction. Buat macam ni. Kita buat macam ni lah. Itu antara ciri kawal tinggi. Okey. Kalau perlu tinggi, dia suka dapat direction. Kan? Buat macam ni tak? Oh, ya ke? Okey, boleh. Tapi kalau orang yang perlu rendah, dia tak suka dapat direction. Kalau orang cakap, buat macam ni lah. Saya tahulah apa saya buat. Itu ciri-ciri orang yang perlu rendah. Dia tak suka. Dapat direction, dia tak suka. Orang kawal dia tak suka. Kan? Maknanya, itu beza dengan perlu dan rendah. Kalau perlu. Okey. Orang yang perlu rendah, tanya satu, jawab suku. Abang daripada mana tadi? Jumpa kawan-kawan. Tanya satu, jawab suku. Kawan mana bang? Alah, kawan sekolah tu lah. Suku lagi. Sekolah mana? Alah, sekolah menengah tu. Suku lagi. Tanya satu, jawab suku. Itu ciri-ciri perlu rendah. Orang perlu tinggi, tanya satu je, jawab 10. Apa daripada mana? Tadilah jumpa kawan tadi, sekolah menengah tadi. Lama tak jumpa tu. Ada lelaki, ada perempuan. Mana tanya satu, jawab 10. Okey? Kita tengok anak kita. Dan ada anak kita yang perlu rendah. Tanya satu, jawab suku. Ada yang anak kita, okey je. Kan? Okey. Ada anak kita yang kalau kita suruh macam ini, dia buat. Ada yang suruh tak buat. Maknanya kalau dia kata kita suruh, dia jadi marah. Maknanya perlu dia rendah. Kan? Perlu dia rendah. Okey. Biasa tak jumpa situasi anak yang kalau tak cakap tak dibuatnya lah. Biasa tak jumpa. Tak cakap tak buat. Cakap satu, buat satu. Cakap satu, buat satu. Orang macam gini, daripada sudut emosi kawal, perlu. Rendah ke tinggi? Sekali cakap, sekali buat. Sekali cakap, sekali buat. Rendah ke tinggi? Perlu. Dia sudah perlu. Tinggi. Sebab orang yang perlu tinggi, dia perlukan direction. Baru dia boleh buat. Ada direction baru dia buat. Dia tak ada direction, dia tak buat. Kita anggap kadang-kadang suami tau. Dia lelaki, takkan tak boleh fikir. Tapi kebetulan emosi kawal perlu tinggi. Memang kena cakap. Baru dia buat. Kalau tak cakap, dia tak buat. Takut nanti dia macam budak-budak di kalau betul. Kenapa tak buat tu? Bagi dia ambil, dia macam apa tu? Macam berontak lah. Berontak lah. Itu maksud, okey. Bagi kes macam ini, kita sebut dia berontak, maksudnya perlu tinggi ke rendah? Rendah. Sebab dia tak suka. Itu rendah. Tapi kalau yang tak buat, maknanya tinggi. Maknanya kalau tak bagi direction, dia tak buat. Kan? Tak bagi direction, dia tak buat. Kan? So itu, jadi kita tengok. Isteri kita ke anak kita, saya persona di Zahra baru ni. Isteri lepasnya live dekat radio. Okay? Kes yang sama. Orang cakap, Ustaz, macam mana Ustaz suami saya Ustaz? Tak, dia suami kot. Takkanlah saya nak kena cakap je. Kan? Tak boleh fikir ke dia suami, takkan nak cakap je kan? Beras habis, kicap habis, tak boleh fikir ke? Kan? Tapi kalau orang memang inborn, dia punya emosi perlu kawal dia tinggi, memang macam tu. Sampai bila Ustaz? Saya kata, Kak, sampai dia berubah atau Kak meninggal. Memang macam tu. Memang macam tu. Kan? Sebab itu emosi dia. Sebab itu,
Secara spesifiknya, kalau kita belajar benda ni, kita boleh tegur dia secara spesifik. Sebab kita tahu, oh, pertama balik pada surah Hujurat, kita faham. Oh, dia memang macam ni. Bukan saja dia seorang, mana-mana orang, kalau perlu tu tinggi, memang tak buat. Kan? Sindir pun tak tahu je. Dia memang tak faham. Kan? Ada orang kalau perlu rendah, orang sindir pun dia faham tau. Sebab aku tak perlu dapat direction. Tersilap lah. Dia buat. Sebab perlu rendah. Kan? Tapi ada orang tak. Dia kena cakap. Kan? Kena cakap baru maknanya baru dia buat. Kan? Pernah jumpa? Benar kan? Tapi at least kita bermula dengan faham. Why? Kenapa dia macam ni? At least kita bermula dengan tu. Taklah kita tension seorang. Kan? Kita cakap, pening kepala orang cakap je kan. Tapi kita, dia punya sebab ini. Barulah kita, macam mana cara nak atasi. Kan? Saya nak atasi. So, kalau orang yang macam tu, maksudnya, memang kita kena sebutkan selalu sampai terbentuk secara nurture. Secara selectively terbentuk. Dalam bab basuh pinggan, walaupun benda lain dia perlukan direction, tapi dalam bab basuh pinggan, dia tak perlu dah. Kena ingatkan anak kita sampai bab tu settlekan bab lain pula. Sebab dia tinggi kan, jadi dia perlukan banyak benda. So kita selesaikan satu sampai dia okey. Bab balik sekolah baju campak dekat sofa, kan? So kita kena ingatkan sampai akhirnya selectively terbentuk. Dalam bab baju letakkan bakul. Makan sepah kan, tak kerti basuh. Mak masak takkanlah mak nak basuh sekali. Kau tak kerti nak basuh ke? Kita kena cakap hari-hari sampai terbentuk secara selectively, makan dia basuh. Yep. Macam mana? Bukan. Malas dah ada perbahasan lain. The myth of laziness. Misteri malas. Dia ada perbahasan lain. Tapi mungkin juga, tapi bukan malas. Yang emosi kawan ni bukan malas. Dia memang tak ada kepekaan. Maksudnya dia perlu direction baru dia bergerak. Banyak suami. Inilah masa mengata suami. Dia bukan masalah suami. Orang yang emosi kawal tinggi, beginilah orang dia. Suami ke isteri ke anak ke sepupu ke, memang macam ni lah. Kan? Macam ni kan? Yep. Okey. Soalan dia adalah, kita nak kena membebel je ke? Kalau memang emosi kawal dia tinggi, memang macam itulah. Okey. Kenapa kita rasa penat membebel? Sebab tunjuk kawal kita rendah. Kita tunjuk tu rendah. Lepas tu kita rasa penat. Kita drain, emosi drain sebab kita tunjuk rendah. Jadi akhirnya kita membuat dia, tapi tidak membantu dia menyelesaikan masalah dia. Itu kadang perbezaan. Sebab benda ni, kalau orang tak faham, dia memang pening tau tengok orang. Kenapa macam ini? Dah makin berumur kan tak faham lagi. Dia memang tak faham. Sebab inborn dia macam tu. Yep. Kalau misalnya katakan isteri itu masak kata isteri itu masak dan dia ada punya pinggan yang putih dekat dalam isteri sana. Jadi dia dah faham isteri itu kalau tak ditolong dia mungkin cara dia cakap mungkin tinggi sikit. Betul? Suami faham je lah. Dia ada letak pinggan tu dia basuh je. Dia letak itu dalam itu kadang itu isteri itu dalam hubungan mana? Isteri ke suami? Isteri itu. Kalau misal dia dah masak-masak, dia pergi pinggan tu dia letak dalam siki, suami tu dah faham dia akan basuh dia letak tu. Kalau tidak, mungkin suara dia tu akan berubah, rhythm dia tu. Macam mana? Itu dalam kawasan mana? Jom analisa. Dengar semua Okey, kita analisa jom. Isteri masak, tapi dia tak cakap pada suami. Okey. Maksudnya dia tunjuk tinggi ke rendah? Kawan. Dia tunjuk rendah. Dengan harapan tak payah cakap, fahamlah. Okey, tunjuk kan. Suami perlu tinggi ke rendah? Perlu.
rendah. Tak payah cakap, suami buat. Kan? Kalau suami tu tinggi, isteri cakap berbuih mulut, baru buat. Sebab dia perlu. Dia perlu. Boleh? Okey. Ada lagi kes yang boleh kita bincang. Kita kongsi. Okey. Okey, real case. Real case. Okey, ada satu orang, dia kata apa? Ustaz, dia suami. Saya ni Ustaz, tertunggu-tunggu isteri bagi arahan kat saya. Saya suka, saya sayang. Tapi isteri saya diam je. Kalau isteri saya Ustaz, cakap dekat saya, boleh tak tolong kemas rumah? Saya akan kemas daripada pagi sampai malam. Real case. Tapi dia diam. Saya pun kadang, siapa nak buat ni? Jom kita analisa. Okey. Maksudnya suami perlu dia tinggi ke rendah? Dia perlu tinggi. Isteri tunjuk tinggi ke rendah? Rendah. Yes. Ini permasalahan dia. Suami tertunggu-tunggu. Suami balik tertunggu-tunggu. Nak suruh apa? Tapi isteri buat kerja dia. Kan? Tapi bang, boleh tak tolong kemas rumah? Okey, pagi sampai malam dia kemas rumah. Yes. Real case. Kan? Okay. Ya. Dia isteri sebab tunjuk rendah, dia mengharap suami faham. Tak payah suruh lah. Tapi ada orang yang tak macam tu. Sebab dia perlu tinggi. Okay. So selamat berkenalan ya. Aduh, lambat tahulah. Dah 40 tahun kahwin baru tahu. Okey. Jom kita pergi pada emosi yang ketiga. Emosi yang ketiga. Apa dia? Emosi pengiktirafan. Okey. Pengiktirafan. Okey, tunjuk perlu. Emosi pengiktirafan. Okey, tunjuk perlu. Okey. Pengiktirafan ni macam mana? Kalau orang emosi pengiktirafan tunjuk dia tinggi, dia show tinggi, mulut dia manis. Dia ucap terima kasih, kan? Terima kasih. Okey, itu kalau dia tinggi. Kalau dia rendah, jarang nak dengar dia ucap terima kasih. Kalau tunjuk dia rendah, jarang sangat dia ucap terima kasih. Itu pengiktirafan. Dia suka puji. Itu kalau tinggi lah, dia suka puji. Kalau rendah, jarang. Macam mana? Mulut manis. Okey. Perlu pula. Kalau emosi pengiktirafan perlu tinggi, dia suka orang ucap terima kasih dekat dia. Kalau perlu tinggi, suka. Kan? Dia suka orang ucap terima kasih. Dia suka orang puji dia. Kan? Kalau pengiktirafan perlu tinggi. Kalau perlu rendah, dia tak perlu pun orang ucap terima kasih. Kalau ucap terima kasih, tak apa, it's okay. Don't mention it. Kan? It's okay. Dia perlu rendah. Kalau orang pengiktirafan tinggi, perlu tinggi, dia suka. Dan dia tertunggu-tunggu benda tu. Kan? Okey. Jom kita analisa. Okey. Biasa tak jumpa orang sekeliling kita? Aduh, Ustaz, 10 tahun kahwin, nak tunggu 2 kali ucap terima kasih pun susah, kan? Ada jumpa tak? Kan? Sedangkan suami perlu tinggi. Kan? Isteri jarang-jarang ucap terima kasih. Suami perlu tinggi. Isteri tahulah, terima kasih lah. Ucap terima kasih pun makan-makan. Tahulah, terima kasih. Kan? Okey. So, orang tak sama. Kita jangan ukur orang macam diri kita. Maka kita akan stres. Kalau kita perlu rendah, tak semua orang perlu rendah. Itu kita kena faham. Balik pada surah Hujurat tadi. Apa Allah jadikan manusia? Li ta'arafu, untuk Allah. Kita kenal. Untuk kita kenal. Dan ini perlu. Okey. Real case. Baru ni dekat IKIM.
Cara dua, okay, real case. Ustaz, okay, suami saya ni Ustaz, dia memang baik orang ni, suka derma sana, derma sini lah, apa semua Ustaz. Tapi dengan keluarga, dengan saya, bukan main berkira lagi. Bukan main berkira lagi. Satu soalan je saya tanya. Saya kata, okey, akak pernah ucap tak terima kasih pada suami? Saya memang jadi orang jarang Ustaz. Tak ada nak ucap-ucap semua. Okey. Kenapa suami boleh bagi orang lain, tapi daripada keluarga dia agak berkira? Sebab suami perlu pengiktirafan tinggi. Dia tak dapat daripada dia punya keluarga sendiri. Tapi dia pergi masjid, "Oi haji, terima kasih haji. Haji memang terbaik lah." Dia suka. Dan benda ni bukan negatif tau. Benda ni diri kita, bukan negatif. Kan? Dia pergi hantar bantuan banjir. Orang, terima kasihlah tuan, terima kasihlah. Kan? Isteri bawa beras lah, 10 kilo. Nak letak mana? Letak situ, tak faham lagi. Isteri keakuan tinggi. Tak ada ucap terima kasih pun tak ada. Kita rasa, kita tak perasan ke suami kita tu dah berumur 60 tahun ke 55, angkat beras 10 kilo lagi. Ingat senang ke? Kan? When we are getting old, doesn't mean we are getting better tau. Kan? Kalau kita dah tua, bukan maksud kita makin bagus. Ada orang main golf, dulu bukan main terror, umur 60, dengan dia punya, itu tercampak sekali. Kan? Bukan maksud kita getting better. Okay? So, emosi pengiktirafan. Sebab itu, apa Islam ajar pada kita? Islam ajar, tak kisah kita punya emosi pengiktirafan tinggi ke rendah, belajar untuk show benda tu. Show, tak kisah. Itu yang dalam hadis yang disebut, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa tak ucap terima kasih pada manusia, seperti dia tak bersyukur pada Allah. So kita kena belajar ucap terima kasih. Sebab ada orang yang emosi pengiktirafan dia tinggi, dia perlu tinggi. So kita pula jenis tunjuk rendah, ucap terima kasih. So belajar, ini kata belajar by skill, by knowledge. Kita belajar macam ni, belajar. Walaupun kita tak biasa cakap. Ucap pada anak kita, pada isteri kita, pada suami kita, cuba belajar. Kita tak tahu. Kalau dia tak perlu pun it's okay. Tapi kalau dia perlu, memenuhi emosi dia. Kan? Dia pergi ke masjid, orang bagi pengiktirafan. Haji memang rajin, bagus. Kat rumah diam je. Sebab apa? Cakap sikit kena marah. Kan? Dia perlu benda tu. Kan? Kita cakap. Puji, paling kurang ucap terima kasih. Bagi appreciation pada dia. Paling kurang. Kan? Ucap terima kasih. Puji lagi bagus lah. Ada orang puji. Ada isteri pengiktirafan tinggi, abang tak perasan ke? Pasal apa? Tak perasan ke? Dia bergunting rambut kan? Dia bergunting rambut. Cuba duduk sekejap, perhati. Awak cantik lah. Makin cantik sah. Dan emosi isteri kebetulan perlu tinggi, dia suka benda tu. Dia suka benda tu. Kan? Itu kena belajar. Jadi Islam ajar kita untuk tunjuk tinggi. Tak kisahlah apa keadaan, belajar untuk tunjuk tinggi. Bagi appreciate pada orang. Ucap terima kasih, boleh puji orang. Saya pernah jumpa satu orang. Real case juga. Dia ni, emosi pengiktirafan dia memang tinggi. Dia ni bos tau. Dia kalau masuk office, dia akan cakap, awak puji saya sekarang. Punya tinggi perlu. Dia paksa orang puji dia tau. Bos handsome hari ni. Bagus. Awak puji saya. Kan? Real case. Kan? Sebab emosi pengiktirafan tinggi sampai dia tercari-cari benda tu. Ini kan negative side dia mungkin boleh jadi sampai intention seekers, buat benda-benda untuk dapat intention daripada orang. Daripada mana? Daripada emosi ini. Kan? Okey. Jadi kalau Islam sama dia cakap pasal itu yang sedap kerana kita bilang hati tak ikhlas. Tak apa. Walaupun kita kata macam aku tak ikhlas, tapi ucap terima kasih. Islam ajar untuk kita untuk bagi. Kan? Lama-lama dia jadi budaya tu panggil selectively tadi tu. Selectively dan frequently. Dengan ilmu kita latih, akhirnya
dalam bab pada isteri, kita terbentuk untuk ucap terima kasih. Kan? Yep. Macam mana? Buruk kan? Komen. Okey, soalan dia, kita nak analisa Kita dah belajar 3 kan? Okey, kita analisa Isteri masak, dah lah tak ucap terima kasih. Komplain aja kerja. Tapi makannya habis. Ada kita. Okey. Kalau daripada 3 emosi ni, apa keadaan dia? Kita tengok dulu pengiktirafan. Tunjuk tinggi tak? Tunjuk rendah. Tapi dia tunjuk keakuan tinggi. Keakuan dia tunjuk tinggi. Maknanya mulutnya komplain, mulutnya longkang, tapi tak ucap terima kasih. So kalau kita jumpa kes macam ini, tulis macam ini. Okey, terus tulis dulu. Kaji suami dulu kan. Oh, suami pengiktirafan rendah, tunjuk rendah. Okey. Keakuan tinggi. Okey. Isteri pula dia suka. Isteri perlu tinggi. Okey. Isteri pula keakuan perlu rendah. Memang akan masalah rumah tangga ni daripada sudut communication. So buat macam ni. So mudah-mudahan habis kelas ni boleh guna terus untuk nasihat orang, anak kita ke, menantu kita ke, kita tengok buat gini terus. Nak settle. Okey, kena bagi kuliah emosi macam ni. Sebab dia boleh, kalau emosi tu inborn, dia feel good tau. Dia buat benda tu, dia feel good. Itu yang boleh jadi, kita sebut tadi sampai disorder. Tapi jangan label suami, bang, tahu dah tadi. Dah belajar abang ni narcissistic disorder ni. Bukan tu label Kita belajar hari ni untuk kita tahu bukan untuk kita judge orang. Okey? Jadi maksudnya memang dia kena belajar seluruh ilmu, jadi dia boleh berubah secara selectively, kita panggil. Walaupun dengan orang lain dia tak buat, tapi dengan isteri dia buat sebab dia tahu isteri dia perlu tinggi. Kan? Okey. Okay, dia cakap baik, tapi rupanya ada hal kat belakang. Ada satu emosi kejap lagi. Kita akan bahas dalam 5 ni, salah satu dia yang macam tu. Tapi at least kita tahu maksudnya apa? Soalannya adalah suami memang mulut manis je, tapi belakang dia ada hal sebenarnya kan. Maksudnya emosi pengiktirafan tunjuk dia tinggi. Dia tu mulut dia manis, sengih kan. Pengiktirafan dia tinggi. Kan? Tapi kadang-kadang, okay, to be fair, kadang-kadang kita salahkan suami semata-mata. Okay. Tapi emosi itu tak terpenuhi dekat rumah. Contoh, katakan suami tunjuk tinggi, perlu pun tinggi. Kan? Tapi isteri jarang ucap terima kasih kat dia. Yang ucap terima kasih kat dia adalah orang lain. Secara kemanusiaan, dia akan tertarik sebab emosi dia terpenuh dalam bab tu. Kan? Sebab tu kadang-kadang, ya suami salah, tapi bukan degree kesalahan bukan 100%. Kita tengok, okey, kan? Jadi kita pun boleh baiki diri lah. Okey, kita kena buat macam ni kan? Okey, maaf saya sebut, tapi benda ni real case berlaku. Kenapa? Ada satu orang bercerai, dua-dua ada versi cerita dia. Memang suami itu memang jahat betul lah cerita dia. Isteri ni memang jahat betul lah cerita dia. Kan? Tapi bercerai, dua-dua kahwin lain dan dua-dua bahagia. Kenapa? Why? Padahal memang pengikut besi memang jahat lah. Dua-dua jahat. Kan? Dua-dua memang tak betul. Tapi kenapa dia boleh bahagia dengan orang lain? Ada emosi yang terpenuh di situ. Kan?
Sebab kebetulan kahwin mungkin biological punya needs waktu tu, okay, suka kahwin, tapi apabila duduk sama, ada benda emosi tak terpenuh. Tu bergaduh dan tak ada orang boleh bagi nasihat dengan betul. Kan? Akhirnya memang pisah. Tapi pisah, ni kahwin lain, ni kahwin memang bahagia. Padahal kalau ikut cerita memang jahat lah, dua-dua memang jahat lah. Memang jahat. Saya biasa, waktu saya lapang dulu kalau orang datang minta nasihat rumah tangga, kan, ada satu, saya akan panggil dua-dua. Bila dua-dua datang, saya akan panggil seorang duduk luar dulu, dua-dua dulu, keluarkan seorang, panggil seorang lagi, last kali baru panggil dua-dua balik. Okey. Mula-mula dua-dua. Wow, suami gini-gini lah, apa semua. Suami senyap. Okey, tak apa. Abang duduk luar sekejap. Saya nak berbual dengan akak 15 minit. Oh, suami saya gini-gini. Tapi saya sayang kat dia, Ustaz. Tapi, macam tu lah. Okey. Okey, Kak, cukup. Okey, akak duduk luar sekejap. Saya panggil abang sekejap. Kan? Jadi suami pun masuk, selisih kat pintu. Nak mengadu semua benda lah tu. Okay. Padahal dia dah pepot macam langsung tak ada kebaikan. Seolah-olahnya. Kan? Mengadu semua benda lah tu. Sama-sama. Duduk dengar. Ustaz, saya buka apa Ustaz? Sambil membuka baju dia. Suami ya. Cuba saya tengok ni. Betul gigit sini. Okay. Orang kalau bergaduh rumah tangga, dia ada versi cerita dia tersendiri. Lepas tu kita kena matang anak kita ke menantu kita bergaduh, anak kita akan cerita kat kita versi cerita dia. Kalau kita matang, kena dengar dua-dua belah pihak. Sebab tu apabila dia cerita versi cerita dia, kita sebagai bapa, sebagai mak akan marah lah. Menantu tak guna. Dah, Along kemas baju, abang ambil kau. Bini pun lelaki pun tak guna ni pun. Kita pun ambil rumah. Diam-diam di dalam bilik, lepas 3 hari, 4 hari, papa sayang mama, mama sayang papa, kita ke tepi. Kan? Balik ikut laki dia. Sebab dia ada cerita yang dia saja tahu. Dia cerita kat kita benda yang dia nak cerita, tapi dia saja tahu ada cerita yang dia berdua je tahu. Betul rumah tangga, kalau kita sebagai bapa kena tenang dengar cerita relax. Dengar dua-dua belah pihak. Kalau tidak, lagi papa sayang mama, mama sayang papa, kita ke tepi. Ke tepi kita. Kan? Menantu dah tak suka kita dah. Raya tak balik dah. Anak kita je balik seorang. So itu kita kena dengar dua belah pihak lah. Okey. Kita pergi pada emosi seterusnya. Yang keempat. Okey. Emosi keempat kita panggil emosi santai ataupun diversity. Emosi santai kepelbagaian ataupun diversity ataupun santai lah. Emosi santai. Okey. Bawah sikit. Okey, tunjuk perlu. Okey. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya. Tolong kat tangan. Okey, benda ni tak ada betul salah Benda ni tak ada betul salah. Okey, ni diri kita. Siapa di antara kita yang boleh makan benda yang sama dalam seminggu? Benda yang sama dalam seminggu, dia boleh makan. Dia boleh makan benda yang sama dalam seminggu yang dia suka. Kalau dia suka nasi lemak, seminggu dia boleh makan nasi lemak. Okey, ada orang yang tak boleh. Okey, saya nak tanya dulu. Kita balikkanlah. Siapa orang yang tak boleh makan benda yang sama dalam seminggu, benda yang suka? Cuba kat tangan. Okey. Alright. Dia tak ada salah betul tau. Ustaz nak test aku lah tu. Tak ada. Dia tak ada salah betul Ini diri kita. Okey. Siapa yang tak boleh? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh makan benda yang sama? Okey. Terima kasih. Okey. Salah satu nak quick check, nak check segera, kita nak ada emosi santai ataupun tak, emosi tak, adalah kita boleh makan, salah satu bukan tunggal salah satu. Kita boleh makan benda, kita tak boleh makan benda yang sama yang kita suka dalam seminggu. Maknanya,
orang tu dia emosi apa, emosi santai dia maknanya agak rendah sikit. Maksudnya dia tak boleh makan benda yang sama dalam seminggu. Maknanya dia suka berubah. So maksudnya dia panggil diversity ataupun kepelbagaian. Saya mungkin istilah ni saya cuba mudahkan, dia kena besarkan sikit. Kepelbagaian. Kepelbagaian. Mana dia suka kepelbagaian lah. Ataupun nak senang faham, kita biasa orang Shah Alam kan, diversity ya. Diversity. Okey. Antara ciri-ciri besar diversity atau kepelbagaian ni, orangnya santai. Apa ciri-ciri kalau orang tu tunjuk santai, tunjuk kepelbagaian tinggi, orangnya relax, chill, tak mudah marah, suka buat kelakar, kan? Kalau tunjuk rendah, orangnya lebih serius, kan? Kalau orang bergurau pun, apa gurau macam ni? Kan? Dia tak chill, dia tak chill. Kalau kepelbagaian, tunjuk rendah. Tapi kalau kepelbagaian tunjuk tinggi, orangnya chill, suka bergurau, suka santai lah. Itu kalau tunjuk tinggi. Okey. Perlu. Kalau perlu tinggi, dia suka pula orang yang apa nama, chill ni. Orang chill dia suka. Kalau dia kata dia tunjuk rendah, dia lebih suka orang yang serius. Orang yang serius. Kalau perlu rendah. Perlu rendah. Okey. Dalam rumah tangga, antara benda kita nak cek adalah emosi kepelbagaian ataupun emosi diversity ni. Okey. Ada orang yang suami dia memang relax, chill, relax je. Ada orang maknanya tunjuk dia tinggi lah. Ada orang isteri yang relax, isteri suka bergurau, isteri tunjuk tinggi. Okey. Ada orang yang kalau perlu tinggi. Okey, real case. Jawab soalan akak tadi kan? Okey. Isteri dia tunjuk rendah. Isteri tunjuk rendah. Okey. Isteri tunjuk rendah. Okey. Suami perlu tinggi. Suami perlu tinggi. Isteri tunjuk rendah, suami perlu tinggi. Isteri lebih serius orang dia. Serius, tak bergurau. Dan suami pula suka kan? Kerana suami tunjuk pun tinggi dan dia perlu pun tinggi. Tunjuk tinggi, perlu pun tinggi. Okey. Ini yang jadi apabila dia jumpa orang yang tunjuk tinggi, maka dia ada masalah. Dia akan jadi masalah. Kan? Masalah apa? Dia akan tertarik dengan orang yang tunjuk tinggi tu lah. Kan? Jadi kita kena kenal diri kita, kenal maknanya pasangan kita, anak-anak kita pun dia. Kan? Tu kita kenal. Okey. Boleh? Boleh Okey, last. Nak pukul 10 lah. Okey, memang kena belajar chill. Maksudnya kena belajar, tak semestinya kita tergedik-gedik macam tu, tak. Chill sikit lah. Orang kalau tunjuk rendah, dia lebih serius. Kadang suami nak bergurau, apa abang ni? Jangan gini lah. Suami tengah mood nak santai, apa abang ni? Kan? Kalau tunjuk rendah, kadang-kadang nak tidur masih dengan laptop pergi tau, buat kerja. Kan? Sebab orang tunjuk rendah, hidup dia lebih serius daripada nak kerja, nak apa semua. Kan? Negative way, kalau tunjuk terlalu tinggi, kadang-kadang tanggungjawab rendah. Dia santai, nak relax, melepak je kerja dia. Kalau tunjuk tinggi, negative way dia. Boleh negatif dia. Okay? Tengok anak kita pun. Kerana ada anak kita yang suka melepak, kawan-kawan dia melepak. Ada anak tak duduk dalam bilik dia, buat kerja dia je. Kan? Itu mana emosi kepelbagaian dia agak rendah. Okay, last. Okay, emosi
Kita sambung minggu depan. Emosi sayang. Okey. Pertama, tunjuk perlu. Okey. Tunjuk perlu. Okey. Kita belajar dulu mengenai apa itu emosi sayang. Okey. Sayang ni dalam diri manusia dia ada dua bentuk. Daripada sudut tunjuk dari dua bentuk. Ada bentuk makro ni bentuk yang besar. Ada bentuk mikro, sayang tu adalah mikro. Sayang tu benda kecil. Okey. Orang yang sayang bentuk mikro, bentuk kecil. Apa takrifan sayang? Sayang tu mesti pegang tangan, cakap love you, loving, hadiah. Itu mikro, bentuk dia. Ada orang sayang bentuk makro. Makro ni maknanya, awak sayang saya tak? Dia jarang sebut, tapi dia sediakan rumah, dia sediakan kereta. Itulah tanda saya sayang. Tapi dia bukan mikro. Jadi sayang mikro dan makro ni juga berbeza. Sebab tu ada orang cakap, Ustaz, suami saya tak sayang saya, Ustaz. Real case kat Hakim. Telefon waktu satu ketika dulu, Ustaz, suami saya tak sayang saya, Ustaz. Okey kak, sabar, jangan nangis ni. Nafkah okey, rumah okey, semua okey, Ustaz. So, kenapa kak cakap suami tak sayang kak? Dia kalau berjalan, Ustaz, tak pegang tangan saya, Ustaz. Tinggal 5 tiang sana, dia tak sayang saya, Ustaz. Okey, maksudnya apa? Tapi kita faham dia. Faham bukan maksud kita setuju. Okey, mungkin tak realistik, tapi at least kita faham kenapa, why dia ada pemikiran demikian. Maksudnya apa? Sayang dia adalah mikro. Dia sayang adalah pegang tangan, loving, bunga, hadiah, surprise. Ada orang sayang makro. Saya jaga anak, kalau isteri kan, jaga anak, abang tak payah pening dah. Tuition dia apa, itu saya sayang lah maksudnya. Tapi suami pula sayang mikro, awak tak nak ucap ni ke kat saya apa-apa ke pagi ni? Kan? Isteri pula kata, ucap apa? Marah. Okey. Jadi sayang dia dua. Okey. Mungkin antara kita dah berlalu masa tu berguna untuk kita nasihat anak kita atau menantu kita. Tengok benda ni. Jadi kalau dia kata kita, Mak, saya nak bercerai lah, Mak. Kenapa? Tak sayang lah suami saya. Kita tengok dulu. Anak kita interpret kan sayang tu mikro ke makro. Tengok tu dulu. Sebab ada orang bergaduh sebab itu. Ada orang bergaduh sebab maknanya perbezaan nilai. Sayang ni sayang ke tak sayang ke? Dan ada orang yang dianggap suami dia tak sayang kat dia sepanjang hidup dia. Rupanya sayang dia mikro dan suami dia makro. Suami dia tak pernah cakap sayang ke apa, tapi suami dia sediakan rumah, sediakan susu, sediakan ni apa semua. Itu perbezaan nilai. So itu emosi sayang. Jadi dalam bab tunjuk sama juga. Ada orang yang sayang dia mikro, suami sayang mikro, suami suka bagi bunga. Kan? Tapi isteri sayang makro, apa berbunga ni? Abang letak sana lah. Suami dah beli susah-susah, bergantung panjang-panjang, nak cari parking susah. Macam gini dia jawab, yalah letak sini lah. Okay. Sebab suami dia mikro, isteri makro. Ini pun ada perbezaan. So, tengok kita punya nilai. Apa tu takrifan sayang. Betul kalau dengar orang bergaduh, dah suami saya tak sayang saya, isteri saya tak sayang saya. So, apa takrifan sayang bagi abang, bagi akak? Dan kita bagi dia contohlah. Adakah sayang tu pegang tangan ke? Ucap terima kasih ke? Ucap apa ke? Sayang tu apa? Okey. Dalam bab sayang sama juga. Ada orang yang tunjuk tinggi. Maknanya dia pandai show. Ada orang tunjuk rendah. Dia tak pandai show. Dia dalam. Dia sayang tapi dia tak pandai tunjuk. Dia tak pandai nak show. Itu maksudnya tunjuk tinggi dengan tunjuk rendah. Perlu. Ada orang yang perlu tinggi. Bila perlu tinggi, dia memang suka orang tunjuk sayang dekat dia. Dia suka. Dia tunjuk tinggi, dia perlu tinggi. Ada orang perlu rendah. Saya pernah jumpa satu orang dalam kursus saya buat kursus forensik insan. Kita bahas 12 emosi. Dua-dua tunjuk rendah, perlu pun rendah. Tunjuk rendah, perlu pun rendah.
Jadi maknanya tak tunjuk sayang. Perlu pun memang masing-masing buat hal ini, kerja masing-masing. Tapi anaknya 6. Anak 6 tau. Saya bang, 16 tahun kahwin, okey Ustaz, okey. Isteri pun tunjuk pun rendah, perlu pun rendah. Jadi tak perlu pun. Jadi balik rumah macam keluarga, dari hidup masing-masing, banyak kerja masing-masing, tak ada nak tanya living-living ke apa semua. Dan wujud orang macam ni. Kebetulan dia hidup dengan orang yang perlu dengan tunjuk sama rendah dengan dia. Apa jadi kalau dia perlu tinggi, pasangan tunjuk rendah? Maka masalah. Nah, dia akan cakap suami tak sayang dia lah, apalah dan sebagainya. Tapi kalau Ustaz dia katakan Okey. kalau dia double barrel lah Ustaz. Dua Ustaz. Jadi kalau dia berlakon kat sini macam ni, dia berlakon yang sini macam ni. Jadi macam mana kan? Okey. Mungkin kita namakan dia berlakon. Okey, tapi kalau dari sudut pengurusan emosi, dia kena belajar untuk show. Kalau walaupun dia bukan jenis macam tu, dia kena belajar untuk show tinggi. Kan? Dan kalau sudut Islam memang suruh kita tunjuk tinggi sayang ni. Sebab tu dalam kita jumpa hadis Nabi suruh kita ziarah orang sakit, ziarah orang meninggal. Kan? Nabi suruh kita menyapa orang tu antara sayang menyapa bersin kan. Kita suruh menyapa. Orang tu alhamdulillah kita pun sambut sapaan dia. Ya rahmkallah. Nabi suruh kita bagi salam menyapa. Menyapa tu antara tunjuk sayang Contoh macam kita balik-balik kita tanya isteri kita kan. Menyapa, awak dah makan? Apa iktirafan, pujian, appreciate. Ni tanya khabar dia. Ada suami yang tunjuk rendah, dia tak tanya khabar isteri dia pun. Kan? Isteri dia tanya khabar pun. Abang ni saya sakit ke demam ke pening ni, sibuk dengan persatuan dia. Kan? Sebab apa? Suami tunjuk saya rendah. Dan itu memang dia. Jadi bagi isteri kena faham, dia memang tunjuk rendah. Bagi suami jangan feel good dengan benda itu. Kena belajar show. Kena belajar juga untuk show. Okey? Tunjuk. Okey. Ada berapa minit lagi? Ada soalan. Dan kita cuba bagi satu case senario. Kawan kita ke, sepupu kita ke, pakcik kita ke, bos kita ke, kawan. Kita analisa 5 emosi ni. Cuba kita case. Siapa nak bagi case? So kita analisa. Jadi kalau sebab kita praktis terus. Kalau kita ada satu orang mengadu masalah rumah tangga, buat 5 benda ni, analisa. Mana tinggi, mana rendah. Daripada perbualan pun boleh dapat. Okey, ada tak? Okey. Okey, soalannya adalah bagaimana orang yang mula-mula kahwin dia okey, lama-lama kahwin dia tak okey. Okey. Memula kahwin kadang-kadang terutama budak muda, dia cuma biological needs. Biology need, maknanya naklah kahwin sama-sama. Tapi bila duduk sama-sama, dia emotional need tu penting. Betul kan? Memula kahwin semua okey. Sebab apa? Ketika kahwin semua dipenuhi. Pasangan cuba memenuhi keperluan tu. Kan? Cuba kau tunjuk sayang tinggi. Padahal dia bukan macam tu. Tapi sebab nak murad, sekali bila duduk sama-sama, balik pada emosi asal. Itu yang bila kahwin, kita rasa dia berubah. Dia bukan berubah, dia balik pada emosi asal dia. Kan? Ada memang banyak bercinta 7 tahun, kahwin 7 bulan je. Ada. Kan? Okey. Ada tak satu kelas kita analisa biar kita satu kes rumah tangga, real case. Mana jangan cerita kita punya lah Jangan cerita satu keadaan lah. Saya analisa. Ada tak? Jom kita analisa kes kakak ni Antara 2 darjat. Okey.
Okey. Kebanyakan, okey, bila ada satu masalah rumah tangga atau masalah kan, kita mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Itu natural manusia. Ada masalah, kita mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Kalau tak jumpa, paling mudah nak salahkan apa? Jin. Ini sihir rumah tangga lah ni. Nyai kat jin tu baik-baik duduk, dia pun ada masalah rumah tangga dia. Tiba-tiba kita tuduh dia. Paling mudah, ni jin lah ni. Kan? Maksudnya paling mudah. Okey, balik pada itu tadi, sebenarnya dia perbezaan emosi juga. Darjat-darjat, walaupun orang berdarjat ke sebagainya, kalau emosi dia ngam, dia akan ngam. Soalan dia adalah, suami semua okey, cukup semua. Okey, isteri dia orang agak susah. Dari isteri kalau ada duit sikit, dia akan gembira lah. Tapi suami buat tak tahu je, macam tu. Macam buat tak tahu. Okey, kita cek pengiktirafan dulu. Suami mungkin tunjuk dia pengiktirafan rendah. Kita bagi merah biar nampak. Suami rendah, tunjuk dia. Isteri tinggi perlu. Kan? Dia bukan sebab dia keluarga orang kaya, sebab dia tunjuk rendah. Ini satu antara masalah lah. Isteri tak tahan, tak rasa dihargai, mungkin keakuan suami tinggi. Itu pun nak happy ke? Biasalah tu. Maknanya keakuan dia tinggi. Sedangkan isteri perlu rendah. Isteri tak tahan mulut suami. Kan? Itu antara dua yang boleh kita study. Dua benda ni. Kan? Maksudnya bagi permasalahan tu tadi lah. Sebenarnya kalau ditanya saya macam mana cara penyelesaian, kita dah belajar pada hari ini spesifik terus. Cakap kat suami, cakap kat isteri. Awak sebenarnya nak rasa dihargai, suami pula tunjuk memang rendah. So kita kena manage lah. Maksudnya mungkin tak dapat benda tu daripada suami. Bagi suami pula kalau beri nasihat, belajarlah untuk tunjuk. Sebab isteri tu perlu dia tinggi. Dia memang balik pada ilmu. Sebab kalau emosi ini, dia boleh dirubah dengan ilmu. Dia kena belajar kan. So, sesi akan datang, ajak suami dengan isteri dia datang kat kuliah kita ni. Okay. Macam mana? Macam mana? Sekali? Sorry. Ya. Okey. Saya baru dah bagi conclusion, tapi dah dibagi oleh akak ni. Conclusion dia sebenarnya apa? Circle of tolerance. Kita punya circle of tolerance. Toleransi kita tinggikan, besarkan toleransi kita. Tapi kalau kita nak besarkan toleransi dan kita tak faham area mana kita nak besarkan, maknanya kita akan feel good benda tu. Contoh macam tadi kan, peristiwa akak tu. Kalau memang mulut dia longkang, kalau kebetulan isteri dia ataupun keluarga dia yang lain perlu tinggi, tak kisah pun. Dia cakap kepada mak bapak dia, "Daddy, ni it's not good, Daddy." Bapak dia perlu tinggi, bapak dia okay. Belum tentu isteri okay. Sebab suami, keluarga bapak dia memang semua perlu tinggi kan. Dia tak kisah. Kahwin dengan keluarga isteri yang macam tu kan. Dan dia tak faham area mana dia perlu baiki. Ya, kan? Tapi maksudnya untuk tolak ansur kena faham benda ni lah. Kalau tak faham pun, dia kata, okey apa? Dia rasa dia okey dengan mulut longkang dia tu. Ada orang feel good tau dengan dia punya keadaan tu. Awak ni terasa je kan. Relax wan. Tak semudah relax itu kan. Kalau dia tak faham, dia kena, kadang-kadang needs perlu kadang-kadang terlalu tinggi sampai tak realistik. Ada juga tinggi terlalu tinggi sampai tak realistik kan. Ada orang terlalu perlu. Ada orang tunjuk pula terlalu tinggi sampai menyentuh orang lain. Itu yang kita, betul agama ni bagus, dia ajar kita untuk seimbangkan benda ni. Ajar kan, toleransi lah. Circle of tolerance kita. Yep. Baik. Tak.
berbeza. Dan dia bukan keturunan. Anak kita 5 orang ke, 8 orang ke, 3 orang ke, takkan sama dengan emosi kita. Dia inborn, dia macam tu. Itu kena, sebab tu balik pada soal Hujurat awal-awal tadi, apa Allah kata? Li ta'arafu, kau kena kenal. Jadi bila kita kena kenal, oh orangnya macam ni rupanya. Maka kita toleransi lah, atau tunjuk apa yang dia perlukan. Okey, insyaAllah setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan beri manfaat. Ada masalah, gariskan 5 benda ni, cuba try praktiskan. Nanti kalau kita praktis, kita akan makin mahir insyaAllah.